Hari ini saya akan membincangkan satu daripada 17 matlamat daripada Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goal (SDG). Sebelum itu, saya akan menceritakan apakah itu SDG. SDG terdiri daripada 17 matlamat utama yang dikemukakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam Mesyuarat Perhimpunan Agung PBB pada 2015. Kesemua matlamat ini adalah sebagai agenda demi pembangunan dan kesejahteraan manusia dan bumi yang akan dicapai pada 2030. Berdasarkan soalan yang diberikan, saya telah diberi tugasan untuk membincangkan tentang satu daripada 17 matlamat yang terdapat dalam SDG ini. Oleh itu, saya telah memilih matlamat ke-13 iaitu tindakan terhadap iklim atau climate action. Matlamat ke-13 ini bertujuan untuk mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim serta kesannya dengan mengawal pengeluaran gas-gas rumah hijau dan mengelakkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Tindakan terhadap iklim perlu diambil cakna oleh setiap masyarakat dunia kerana perubahan iklim ini bukan saja memberi impak terhadap kehidupan flora dan fauna tetapi juga memberi kesan yang buruk terhadap manusia dalam sektor-sektor ekonomi dan juga sosial. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah meletakkan beberapa sasaran dalam matlamat ke-13 ini, iaitu yang pertama ialah memperkukuhkan daya tahan kepada bahaya berkaitan iklim dan bencana alam di semua negara. Kedua, menyepadukan langkah perubahan iklim ke dalam dasar, strategi dan perancangan negara. Sasaran seterusnya adalah untuk meningkatkan tahap pendidikan, kesedaran dan keupayaan manusia dan institusi mengenai pengurangan perubahan iklim, penyesuaian perubahan impak dan amaran awal. Tindakan terhadap iklim ini telah menjadi antara satu daripada 17 matlamat SDG kerana disebabkan beberapa faktor daripada kesan perubahan iklim terhadap manusia dan bumi. Antara faktornya ialah perubahan suhu atau kepanasan global di setiap pelosok dunia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang ketara dalam tahap karbon dioksida dan gas rumah hijau yang lain ke atmosfera bumi. Peningkatan tahap gas rumah hijau ini di lapisan atmosfera bumi menyebabkan haba daripada persekitaran terperangkap lalu meningkatkan suhu bumi dari hari ke hari. Walaupun pembebasan gas-gas rumah hijau telah berkurang sebanyak 6% pada 2020 disebabkan sekatan pelancongan dan sektor ekonomi yang perlahan berpunca daripada pandemik COVID-19, tetapi kejayaan ini hanyalah seketika kerana perubahan iklim tidak akan berhenti apabila ekonomi global akan bersambung selepas dunia selamat daripada pandemik ini. Antara faktor lain, perubahan iklim dunia ini adalah disebabkan oleh sikap manusia yang melakukan penebangan hutan secara haram. Sebagai contoh, penebangan hutan di kawasan yang telah diwatakan oleh kerajaan sebagai hutan simpan. Penebangan hutan secara berleluasa ini semestinya memberikan kesan buruk terhadap bumi. Hal ini demikian kerana pokok dapat membantu menstabilkan perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang utama dalam pemanasan global bumi. Selain itu, penggunaan tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti pembakaran arang batu untuk menjana tenaga elektrik dan penggunaan bahan bakar kenderaan juga merupakan antara salah satu faktor berlakunya perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh pembakaran daripada bahan bakar ini akan membebaskan karbon dioksida dan nitrous oksida yang merupakan gas-gas rumah hijau. Perubahan iklim yang mendadak dari tahun ke tahun dijangka akan memberi pelbagai kesan yang negatif terhadap manusia dan alam semula jadi. Antara kesan perubahan iklim ini adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim ini akan mengganggu sistem semula jadi kerana banyak spesies flora dan fauna menghadapi ancaman kepupusan kerana perubahan iklim ini. Selain itu, perubahan cuaca secara ekstrim ini menyebabkan peningkatan musim kemarau di beberapa wilayah di dunia hingga mengorbankan jiwa. Dan pada musim hujan, intensiti air hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan gelongsoran tanah yang juga menimbulkan korban jiwa dan kerosakan yang lebih besar. Selain itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko mendapat penyakit yang membawa maut. Peningkatan suhu secara global akan meningkatkan penyakit yang disebabkan oleh heat stress, heat stroke, penyakit jantung dan sebagainya. Pencemaran udara yang semakin parah juga meningkatkan risiko penyakit pernafasan seperti asma. Fenomena yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim seperti banjir juga dapat mengancam keselamatan daripada air yang tercemar dengan pelbagai bakteria. Selain itu, wilayah yang lembap juga dapat menjadi sarang bagi penyakit yang ditimbulkan oleh serangga seperti malaria dan demam denggi. Secara rumusannya, matlamat ke-13 dalam Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) merupakan antara matlamat yang penting dalam menjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan juga kehidupan alam semula.